Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cantik kan gelang emas ni? Soalan cikgu, bagaimanakah susunan atom di dalam gelang emas? Gelang emas adalah pepejal dan zarah-zarahnya tersusun sangat rapat. Dalam video kali ini, kita akan belajar bab 6 jadual berkala dan kita fokuskan kepada 6.1 pengelasan unsur. Semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang ialah jirim. Jirim-jirim ini pula terdiri daripada zarah-zarah yang kecil dan diskret yang disebut sebagai atom. Atom tidak boleh dilihat dengan mata kasar kerana saiznya terlalu kecil. Atom hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop elektron dengan pembesaran sehingga berjuta-juta kali ganda. Berikut adalah struktur atom yang dilihat melalui mikroskop elektron. Sekarang kita akan belajar atom dan molekul. Atom terdiri daripada 3 zarah subatom iaitu proton, neutron dan elektron. Atom yang diwakili oleh satu bulatan ini terdiri daripada 3 zarah subatom. Okey, iaitu proton dan neutron di tengah-tengah dan di sekelilingnya ialah elektron. Proton dan elektron berada dalam nukleus atom. Elektron beredar mengelilingi nukleus. Jadi cikgu terangkan di sini yang berwarna merah ini ialah proton. Okey, zarah yang bercas positif. Ingat ya, proton ialah zarah yang bercas positif. Neutron yang warna biru ini ialah zarah neutral yang tidak bercas. Okey, proton dan neutron akan membentuk nukleus. Dan di orbit luar ini yang berwarna hitam ini ialah elektron. Elektron ialah zarah yang bercas negatif. Dan elektron ini dia akan beredar mengelilingi nukleus. Ini ialah nukleus. Nukleus mempunyai cas keseluruhan positif kerana terdapat proton yang bercas positif di dalamnya. Okey, neutron tadi tidak bercas kan? Yang proton ini bercas positif. Jadi cas positif ini disumbangkan oleh cas daripada proton. Baiklah, bilangan elektron okey di dalam sesuatu atom. Contohnya ini 3 elektron sama dengan bilangan proton iaitu 3. Okey? Jadi pelajar kena ingat, dalam satu atom bilangan elektron sama dengan bilangan proton. Jadi atom adalah neutral. Jadi pelajar kena ingat bilangan elektron sama dengan bilangan proton. Ini akan menyebabkan atom bersifat ataupun bercas neutral. Pelajar boleh lihat dengan jelas elektron beredar mengelilingi nukleus. Okey. Elektron ni aktif beredar, aktif bergerak mengelilingi nukleus, di mana nukleus tadi terdiri daripada proton dan neutron. Seterusnya kita akan belajar tentang molekul. Apakah itu molekul? Zarah neutral yang terbina daripada 2 atau lebih atom disebut sebagai molekul. Okey, contohnya di sini, ini ialah atom oksigen. Okey, bila satu atom oksigen. Bila 2 atom oksigen bergabung, ianya menghasilkan molekul oksigen. Okey, ini ialah atom oksigen. Ini satu atom oksigen. Dan ini pula ialah 2 atom oksigen bergabung menjadi molekul oksigen. John Stoney telah mencipta perkataan elektron pada tahun 1891. Perkataan nukleus berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud little nut. Seterusnya kita akan belajar tentang unsur. Unsur ialah bahan yang paling ringkas. Unsur tidak boleh diuraikan ataupun dipecahkan secara kimia kepada 2 atau lebih bahan yang lebih ringkas lagi. Terdapat hanya satu jenis zarah dalam setiap jenis unsur. Selain besi, oksigen, hidrogen, aluminium, karbon dan kuprum juga merupakan unsur. Oksigen ialah suatu unsur
yang banyak terdapat di bumi. Unsur terdiri daripada zarah yang sama jenis. Okey, contohnya ialah baldi zinc. Okey, ini adalah atom zinc. Nampak dalam ni semua zinc. Okey, jadi zarahnya adalah sama jenis. Dua atom oksigen bergabung menjadi molekul dan ini ialah gas oksigen. Okey, hidrogen juga. Okey, nampak ini ialah unsur terdiri daripada zarah yang sama jenis. Begitu juga dengan paku besi. Okey, ni ferrum, semuanya ferrum. Okey, zarah yang sama jenis. Begitu juga dengan karbon. Pelajar nampak huruf C kan? Semua C. Seterusnya kita akan belajar tentang sebatian. Sebatian pula terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Sebatian terhasil daripada tindak balas kimia. Sebatian boleh dihasilkan di dalam makmal atau terhasil secara semula jadi di sekeliling anda. Contoh-contoh sebatian ialah aluminium oksida, zinc sulfida, besi klorida, gula, air dan garam. Unsur-unsur dalam sebatian tidak boleh dipisahkan secara fizikal tetapi hanya boleh dipisahkan secara kimia, iaitu menggunakan tenaga elektrik atau elektrolisis. Cuba pelajar teka, ini apa? Okey, mungkin pelajar pernah lihat sebelum ni kan? Ada H, ada O. Apa dia? Okey, gabungan antara dua atom hidrogen dan satu atom oksigen membentuk molekul air. Garam juga adalah contoh sebatian dalam kehidupan. Okey, ini ialah natrium dan juga klorin yang membentuk garam. Contoh lain ialah cangkerang. Unsur-unsur yang terdapat di dalam cangkerang ialah kalsium, karbon dan oksigen. Contoh lain ialah gula. Okey, kita lihat apa yang ada di dalam gula. Okey, ini ialah gula ya. Unsur yang terdapat dalamnya ialah karbon, hidrogen dan oksigen. Sekarang kita akan belajar tentang jadual berkala. Pada abad ke-18 dan ke-19, ahli-ahli sains telah menemukan banyak unsur. Usaha ini telah menghasilkan jadual berkala yang disusun secara teratur dan sistematik dan masih digunakan hingga hari ini. Sehingga tahun 2016, terdapat lebih kurang 118 unsur di dunia telah ditemui. Baiklah, ini adalah jadual berkala. Okey, pelajar boleh lihat ya. Macam ni jadual berkala rupanya kan. Jadi di sini ada petunjuk dekat sini, logam berwarna kuning. Yang berwarna kuning ni ialah logam. Yang berwarna jingga ialah separuh logam. Dan yang berwarna biru ni ialah bukan logam. Kita ada kekunci di sini iaitu contoh ya. Cikgu ambil yang ni C kat sini. Okey, kita keluarkan C. C ni ialah simbol unsur. Nama unsurnya ialah karbon. Jadi di bawahnya karbon tu ialah nama unsur. 12 ini ialah Gibbs atom relatif. Manakala nombor 6, sebelah kiri nombor 6 ini ialah nombor proton. Jadi melalui jadual berkala, pelajar boleh tahu sesuatu unsur itu adalah logam. Okey, macam ni kan. Kita tengok magnesium. Magnesium Mg ialah logam. Okey, karbon kat sini, karbon warna biru bukan logam. Okey, kalau Si ni ialah silikon, separuh logam. Pada masa lalu, terdapat beberapa unsur yang diberikan nama berdasarkan bahan yang dihasilkan oleh unsur itu. Unsur-unsur tersebut diberikan nama yang berakhir dengan GEN, berasal daripada perkataan generator. Oleh itu, hidrogen bermaksud penjana air, water generator, dan nitrogen bermaksud penjana asid nitrik, nitric acid generator. Cikgu nak tanya, paku itu logam atau bukan logam? Mata pensel pula. Mata pensel itu logam ataupun bukan logam? Sebenarnya cikgu nak ajar perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam.
Tadi soalan cikgu dah jawab ke belum? Paku adalah logam, manakala karbon ataupun mata pensel itu bukan logam. Sesetengah unsur mempunyai ciri-ciri yang sama yang membolehkan unsur-unsur tersebut dikelaskan kepada dua kategori utama, iaitu logam dan bukan logam. Rajah 68 menunjukkan perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam. Kita lihat apakah persamaan di antara logam dan bukan logam. Persamaannya ialah kedua-duanya ialah unsur. Sekarang kita lihat perbezaan dari segi kekilauan. Logam berkilau ataupun shiny, manakala bukan logam pudar. Kemuluran. Logam mulu. Apakah yang dimaksudkan dengan mulu? Mulu tu maksudnya boleh ditarik menjadi panjang ataupun boleh dibengkokkan. Okey, macam besi. Besi boleh dijadikan dawai tanpa putus kan? Manakala kalau bukan logam, ianya rapuh. Keboleh-tempaan. Boleh ditempa tu maksudnya boleh dibentuk. Besi boleh dibentuk macam-macam benda yang kita nak buat kan. Emas kita boleh bentuk jadi gelang, rantai dan sebagainya. Kalau bukan logam tidak boleh ditempa, tidak boleh dibentuk. Kekuatan regangan bagi logam adalah kuat, manakala bukan logam lemah ataupun mudah patah. Kekonduksian elektrik. Okey, bagi logam adalah baik. Maksudnya di sini ialah logam boleh mengalirkan arus elektrik. Tetapi bukan logam, kekonduksian elektriknya lemah. Okey, tidak boleh mengalirkan arus elektrik kecuali karbon. Seterusnya kekonduksian haba. Bagi logam adalah baik. Maksudnya logam boleh memindahkan ataupun mengalirkan haba. Tetapi bukan logam tidak boleh mengalirkan haba. Seterusnya ketumpatan. Yang mana satu lebih tumpat? Logam kan? Logam senang tenggelam lah. Manakala bukan logam senang terapung. Takat lebur dan takat didih. Bagi logam adalah tinggi. Maksudnya ianya memerlukan suhu yang tinggi untuk dileburkan ataupun dididihkan. Manakala bagi logam, takat lebur dan takat didihnya adalah rendah. Sekarang kita akan lihat separuh logam. Terdapat unsur yang tidak dapat dikelaskan sebagai logam atau bukan logam. Contohnya germanium dan silikon. Unsur-unsur itu dikelaskan sebagai unsur separuh logam kerana mempunyai kedua-dua ciri logam dan bukan logam. Kita akan lihat satu persatu contoh-contoh logam. Yang pertama ialah aluminium. Aluminium boleh ditempa ataupun dibentuk, kuat dan ringan, pepejal yang berwarna kelabu dan berkilat. Yang kedua ialah besi. Ianya kuat, mudah ditempa ataupun dibentuk, bahan magnet, konduktor elektrik yang baik dan pepejal yang berwarna kelabu. Seterusnya ialah kuprum. Ianya kuat, tahan karat, mulu iaitu mudah dibengkok, konduktor elektrik yang baik dan berwarna coklat kemerahan. Seterusnya ialah zinc. Ianya kuat, pepejal yang berwarna kelabu dan konduktor elektrik yang baik. Sekarang kita akan lihat bukan logam. Contohnya ialah iodin. Iodin ialah hablu berwarna hitam, beracun. Ianya adalah antiseptik iaitu mencegah luka daripada jangkitan bakteria. Bukan logam yang seterusnya ialah klorin. Klorin ialah gas yang berwarna kuning kehijauan. Ia merupakan peluntur warna. Okey, contohnya Clorox. Okey, ibu-ibu selalu guna kan nak basuh baju pelajar yang warna putih yang kena kotor tu kan. Jadi guna Clorox. Ia akan melunturkan warna kotoran tadi. Dan klorin ini adalah beracun. Seterusnya ialah sulfur. Sulfur ialah serbuk pepejal berwarna kuning. Ianya beracun. Sulfur dapat membuatkan tayar menjadi lebih keras. Okey, dalam pembuatan tayar, sulfur akan menjadikan tayar ini menjadi lebih keras. Seterusnya ialah karbon. Karbon ialah pepejal berwarna hitam.
Nampak struktur dia ya. Ianya licin, ringan dan unsur bukan logam yang merupakan konduktor elektrik yang baik. Karbon digunakan untuk membuat raket dan mata pensel. Seterusnya kita akan lihat menghargai ketertiban unsur yang wujud dalam alam ini. Terdapat pelbagai unsur semula jadi yang ditemukan di bumi kita dan memberikan faedah kepada manusia. Antara kegunaan unsur-unsur yang ada di bumi ini, membuat barangan perhiasan dengan menggunakan emas, perak dan platinum. Nampak rantai ni cantik betul ya. Ianya diperbuat daripada emas. Digunakan dalam bidang pembinaan, pengangkutan, kesihatan, perubatan, pertanian dan perindustrian. Kita juga haruslah menghargai jasa ahli sains yang telah menemukan dan menyusun unsur dengan teratur dalam jadual berkala. Mereka telah banyak menghabiskan masa dalam penyelidikan untuk mengkaji sifat unsur-unsur ini. Antoine Lavoisier merupakan ahli sains pertama yang mengelaskan bahan-bahan kepada logam dan bukan logam. Cikgu harap semua pelajar telah faham subtopik 6.1. Teruskan belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini.